Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, banyaknya isu sekarang ini yang melanda negara Malaysia. Sangat banyak isu sekarang ini yang sedang melanda dibicarakan di seluruh negara Malaysia. Terlalu banyak sehingga saya pun bingung mana satu yang mau dikongsi dulu kepada semua viewer di dalam channel ini. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang tekan butang subscribe. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Okey, baiklah, saya ambil ini dulu. Ini yang penting. Usul dua jawatan tertinggi tak dipertandingkan tak sah kerana dikemuka secara salah. Itu berkenaan dengan usul untuk tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi di dalam UMNO, iaitu jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Dan dikatakan usul dua jawatan tertinggi yang tidak dipertandingkan itu adalah tidak sah dan batal kerana dikemukakan secara salah. Usul tambahan dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan dan yang diluluskan di Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 semalam didakwa tidak sah kerana telah melanggar peraturan parti itu sendiri. Seorang peguam iaitu Datuk Samsudin Nawawi berkata, terdapat dua tafsiran yang digunakan untuk penyokong usul itu. Antaranya yang menganggap ia sebagai usul tambahan seperti disebut oleh Perwakilan Negeri Sembilan, iaitu Muhammad Syukri Samsudin yang mengemukakan usul berkenaan. Selain itu, ada pihak menganggapnya sebagai pindaan untuk usul mengikut perkara 20 dalam peraturan persidangan PAU seperti yang disebut oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Bagaimanapun, Samsudin menegaskan bahawa usul itu sama ada dianggap sebagai usul tambahan atau pindaan usul, tetap tidak sah kerana ia dikemukakan secara salah dan sepatutnya ditolak oleh pengerusi tetap UMNO iaitu Tan Sri Badruddin Amiruddin. Katanya usul ini tak boleh dianggap pindaan usul kerana dalam 7 usul yang asal tidak langsung disentuh mengenai pertandingan dalam pemilihan parti. Ertinya ini adalah usul berasingan. Katanya lagi, jika usul berasingan atau dikatakan usul tambahan, cadangan dikemukakan supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan, bererti usul ini adalah untuk meminda Perlembagaan UMNO. Perlembagaan UMNO jelas memperuntukkan dua jawatan itu mesti dipilih setiap 3 tahun atau dalam tempoh lanjutan yang dibenarkan. Katanya lagi, jika usul memindah perlembagaan kena ikut peraturan, iaitu jika di bawah perwakilan mesti ada notis 14 hari dan perlu diluluskan jabatan pendaftaran pertubuhan ROS terlebih dahulu. Ia tak boleh dibawa oleh perwakilan secara on floor ketika perhimpunan, katanya. Apabila tidak ikut peraturan, usul ini sama ada tambahan atau pindaan adalah tidak sah dan sepatutnya ditolak oleh pengerusi tetap dan tidak boleh dibahaskan, apalagi untuk diluluskan PAU, katanya dalam kenyataan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ini telah disahkan oleh seorang peguam iaitu Datuk Samsudin Nawawi bahawa usul tambahan iaitu dua jawatan tertinggi tidak dipertandingkan itu adalah tidak sah kerana melanggar peraturan parti itu sendiri. Apapun kita nantikan keputusan daripada ROS, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dikala pemimpin PAS di Selangor kata boleh menawan negeri Selangor pada PR yang akan datang, Menteri Besar dia mengumumkan satu perkara yang luar biasa.
Salah satu yang disebut oleh pemimpin PAS bahawa pentadbiran negeri sekarang ini Pakatan Harapan di Selangor tak mampu untuk uruskan ialah tentang pengurusan cerun tanah. Tapi Menteri Besar Selangor mengumumkan yang berbeza pula, berlainan daripada dakwaan itu. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih diucapkan kepada anda yang sudah menyokong channel ini. Bagi yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe, like dan share. Bagi yang ingin menjadi member di dalam channel ini, saya alu-alukan kerana kita akan mulai memberikan goodies, souvenir, giveaway, topik, t-shirt, merchandise, keychain dan sebagainya kepada semua member yang terpilih dan bertuah. Selangor mengumumkan melalui menteri besarnya, iaitu Selangor menambahkan peruntukan sebanyak 21.1 juta ringgit Malaysia untuk baiki cerun runtuh Batang Kali. Inilah dia. Kerajaan Selangor telah bersetuju untuk menambah peruntukan sebanyak 21.1 juta ringgit Malaysia bagi pembaikan cerun berikutan hasil laporan bencana tanah runtuh Batang Kali yang dibentangkan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau MMKN. Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari dalam kenyataan khas berhubung keputusan terkini Kerajaan Negeri pada hari ini, beliau berkata penambahan peruntukan bagi pembaikan cerun itu adalah hasil daripada cadangan daripada Jabatan Kerjaya. Katanya garis panduan berhubung aktiviti perniagaan serta tapak perkemahan akan diusaha sama antara kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk meningkatkan keselamatan warga Selangor yang menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut. Media sebelum ini telah melaporkan kejadian tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm di Batang Kali pada 16 Disember 2022 yang lalu yang melibatkan runtuhan sepanjang hampir 300 meter dan setinggi 70 meter di laluan B66 Jalan Batang Kali, Genting Hulu, Selangor. Dalam perkembangan lain, Amiruddin berkata kerja-kerja pengukuhan tebing di kawasan di Bukit Permai Fasa 2 di Ampang sedang dilaksanakan sementara menanti laporan penuh analisis daripada pejabat daerah dan tanah hulu langat siap dilaksanakan. Ini berbeza daripada apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin PAS yang mana gagal katanya menguruskan cerun tanah ini. Rupa-rupanya sedang diusahakan, sudah ada dijalankan. Tragedi tanah runtuh di Taman Bukit Permai 2, Ampang pada Mac 2022 telah mengorbankan 4 penduduk dan seorang mengalami cedera ringan. Kita ucapkan takziah kepada semua yang terlibat dan Kerajaan Negeri Selangor sedang berusaha sekarang ini. Dalam isu yang lain, Amiruddin berkata penerima program skim Mesra Usia Emas layak memohon untuk bantuan voucher jom shopping perayaan memandangkan kos sara hidup yang agak menekan pada ketika ini. Katanya secara keseluruhan kerajaan negeri menganggarkan 82,400 orang penerima akan mendapat manfaat bagi program yang memperuntukkan sejumlah 16.8 juta ringgit itu. Bantuan voucher jom shopping perayaan merupakan program bantuan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri sejak tahun 2012 lagi melalui Jawatan Kuasa Tetap Pemberdayaan dan Pembangunan Sosioekonomi bersempena 3 perayaan utama iaitu Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan Deepavali. Selain itu, Amiruddin berkata program Membaik Pulih menyelenggara serta menaik taraf fasiliti kemudahan awam di setiap kawasan DUN undangan. Dewan Undangan Negeri atau DUN akan diteruskan menerusi projek Selangor Penyayang Fasa 2 dengan peruntukan RM500,000 bagi setiap kawasan. Katanya program ini akan bermula akhir Februari depan dan peruntukan ini juga akan melibatkan pembinaan sebuah kompleks komuniti Selangor Penyayang di setiap DUN katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.